Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis artikel jurnal untuk level 2. Okey. Selepas hari tu taklimat, so kita dah masuk dah siri 1. Okey, kita ada banyak siri dan juga akan ada tips dan juga ada perbincangan. Okey, boleh rujuk, mohon semuanya rujuk di Excel jadual kita sehingga 24 Disember. Okey, kita mula 17 Ogos hari itu sehingga sehingga 24 Disember kita akan menulis dalam level 2 ni. Macam dalam taklimat kita lebih kepada teknik dan kaedah menulis, tetapi untuk hari ini kita mulakan dengan sedikit asas. Kita bukan asas lah, masih dalam tema iaitu menulis artikel jurnal, tetapi kita kena mulakan dengan abstrak. Okey, di level 1 pakcik dah jelaskan dalam tips, okey, bagaimana kita nak matching pemilihan journals. So bagaimana artikel tu menjadi keutamaan kepada publisher untuk terima atau reject. Kemudian kita belajar dipanggil macam CPR, copy, paste, replace, abstract. So kita buat extension kat situ. Okey, dekat sini pakcik nak jelaskan lagi apa yang patut kita buat untuk dalam konteks tulis artikel ini. Dan hari ini kita beri fokus dan tumpuan kepada abstract. Dan abstrak ni akan melibatkan beberapa siri. So malam ni adalah siri pengenalan atau siri 1. Walaupun dilihat mudah, okay, tetapi level 1 tu memang tuntutan. Sebab banyak perkara-perkara yang pakcik sebut dan bincangkan ni adalah dari segi pengetahuan dan kefahaman itu telah ada. Sebab kita telah bincangkan dalam bab 1. Contohnya di abstrak ni, tuntutan hari ni adalah kita dah tahu bahawa abstrak tu penting. Hari tu pakcik ada sebut pasal CPR, bagaimana kita boleh hantar online kepada chief editor, publisher tertentu untuk kita merisik. Kemudian kita belajar bagaimana kita nak menulis abstrak yang bagus, menepati format ataupun standard yang ada dalam jurnal tersebut. Kemudian kita dah belajar jenis-jenis publisher yang besar-besar, SunDirect, Emerald, Taylor, Springer, Wiley, apa lagi, Sage, InDesign. Kemudian kita ada belajar jenis-jenis articles. Ada artikel penyelidikan tak kisahlah metodologi kuanti atau kuali. Kemudian ada jenis yang tanpa data, general review, literature review, conceptual, short communication. So banyak. Jadi ilmu itu sangat menjadikan bekalan kepada untuk kita memahami level 2. Jadi untuk level 2, untuk hari pertama, untuk siri pertama ni pakcik ringankan dulu. Pakcik bagi contoh tak banyak, iaitu 3. Okey, 3 abstrak untuk kita perhalusi, kita bedah. Dan 3 abstrak ni adalah daripada artikel pakcik. Okey, pakcik ambil 3. Yang pertama adalah yang biasa, iaitu dipanggil artikel penyelidikan, yang maksudnya ada sampai finding. Cuma pakcik nak tekankan lagi, ini mungkin satu kelebihan dalam level 2 dan level 1, bahawa pakcik nak tunjukkan bahawa untuk hantar jurnal Berindex, Web of Science atau Scopus Q1, Q2 pun kita boleh hantar artikel pilot study. So walaupun sampel kecil. So contoh kedua, pakcik nak tunjuk paper yang pertama, pakcik nak tunjuk bahawa paper pakcik yang hantar pilot study boleh terbit di, yang ni kat mana ya? Dekat Taylor. Okey, yang Taylor and Francis. Okey, paper yang kedua, abstract yang kita nak bincangkan adalah artikel pakcik yang pakcik terbit di Taylor and Francis juga. Okey, dalam artikel ni nak tunjukkan bahawa bagaimana kalau dalam bidang-bidang yang kita panggil developments ataupun technical, ada sahabat-sahabat dalam kelas ni yang mungkin akan membangunkan. So pakcik ada membangunkan sistem, iaitu menggunakan metodologi AHP, iaitu Multi Career Decision Making punya tools. Kemudian pakcik blend dengan pembangunan sistem menggunakan Excel base. Kemudian pakcik gunakan case study. So yang ni pun jenis artikel penyelidikan. Bagaimana konteks yang tadi, yang pertama tadi based pada survey, yang kedua ni adalah menggunakan decisions making analysis dan juga case study dan pembangunan sistem menggunakan Excel base. Dan yang ketiga, pakcik tunjukkan abstract, iaitu artikel pakcik conceptual, maksudnya tanpa ada data. So kita belajar ini 3 abstract. Abstract pertama yang biasa, yang general, jenis penyelidikan.
yang menggunakan survey. Yang kedua juga jenis penyelidikan tetapi menggunakan pembangunan sistem dengan menggunakan AHP untuk decision making analysis, dan juga saya gunakan case study. Contoh artikel yang kedua, abstrak ni kita akan bincangkan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana abstrak untuk kita bangunkan artikel yang tanpa ada data, iaitu paper conceptual. Okey. Motif pakcik nak share tiga ini saja adalah kita nak perhalusi, kita nak bedah, sebab kita memberi keutamaan untuk menulis. Lepas ni adalah tulis saja artikel. Jadi bila nak tulis artikel, kita kena explore, kita kena observe, kita kena investigate setiap huruf, setiap perkataan, setiap ayat dan setiap perenggan itu bagaimana ditulis. So abstrak ini adalah contoh permulaan yang baik bagaimana kita belajar satu perenggan. Biasanya adalah abstrak ni dalam satu perenggan. Jadi kita fokus 3 saja abstrak ni. Pakcik plan untuk siri yang kedua, pakcik akan buka dan bincang contoh-contoh abstrak yang lain pula, supaya kita faham bagaimana cara penulisan abstrak yang baik, bagaimana pemilihan ayat. Kita akan bincangkan kat sini dan macam mana outline dia. So kat sini pakcik akan tekankan dekat outline. Ada yang tulis artikel ada 5 outline, maksudnya ada 5 lines, ada yang 6, ada yang 7. So 3 artikel ni kita akan bincang juga dari segi ayat demi ayat dalam perenggan, apa yang kita nak letak dan sebagainya. Okey, apa yang sepatutnya kita buat. Okey, nanti kita dapat satu kesimpulan di akhir nanti. Okey, so kita akan bedah, bincang dan menulis abstrak artikel jurnal. So daripada kita bedah tu, kita akan dapat tahu macam ni kaedah menulis abstrak. So kita tahu line pertama nak tulis apa, line yang kedua nak tulis apa, sampai yang terakhir. Okey, yang paper pertama pakcik yang nak bincangkan adalah paper pakcik sendiri dan rakan-rakan. So tajuk dia adalah Critical Success Factors of Sustainable Manufacturing Practices in Malaysia Automotive Industry. So paper ni yang pakcik cakap berdasarkan kajian rintis saja, pilot study, sebanyak melibatkan 26 responden. Maksudnya 26 responden saja pun kita boleh hantar artikel jurnal berindeks Web of Science dan Scopus. Yang ini tak silap pakcik adalah Q2 atau Q3 dekat Taylor, International Journal of Sustainable Engineering. Ini jurnal yang masih pakcik hantar tu masih dia macam baru lagi lah. So sekarang saya rasa dia punya impact, tak sure ada impact factor atau tidak, tetapi dia punya Q mungkin dah naik Q2 atau Q1. Okay, alright. Okay, artikel ni lepas pakcik snapshot full tajuk, title lah, tajuk, title dan penulis dan abstrak, pakcik screenshot lagi, pakcik fokus kepada abstrak saja. Okay, nanti mohon semuanya yang mendengar video YouTube ni kena refer bersama-sama dengan slide. Okay, kalau you refer slide tanpa refer slide tanpa tonton YouTube ni juga ada masalah, sebab penerangan pakcik kadang-kadang dekat perenggan ni banyak perkara yang kita nak bincang dan bedah tak boleh ditulis dalam slide. Jadi mohon juga you all boleh print slide ni, nanti you all take notes poin-poin ataupun perkongsian kita dalam video dan juga slide. So benda ni saling lengkap dan melengkapilah, kena refer dua-dua. Okey. Jadi perenggan pertama secara keseluruhan ada 6 ayat atau 6 poin penting yang ditulis dalam abstrak ini. Okey, poin yang pertama adalah pakcik highlight kotak warna merah. Yang ini nak beritahu adalah tujuan dan objektif artikel ini. So first yang pakcik bangunkan abstrak ni, pakcik mulakan dengan nak tulis apakah tujuan dan objektif artikel ini. Jadi pakcik tulis, the purpose of this study to examine the critical success factor of sustainable manufacturing practice in Malaysia Automotive Industry. Jadi tidak ada intro ataupun tidak ada general pengenalan, terus straightforward. Sebab ingat pakcik ada sebut itu, kalau nak tulis abstrak ni kita kena investigate jurnal tersebut macam mana tuliskan abstrak. So kita boleh gunakan CPR dan macam mana. Dalam kes ni pakcik refer dekat jurnal tersebut dan pakcik lihat bagaimana dia orang paper yang dah publish, dia susun dia punya abstrak. So kita akan start dengan tujuan atau objektif. Justru tu pakcik tulis the purpose of this study. Okey, yang pertama nak highlight tujuan dan objektif artikel. Kemudian line yang kedua, poin yang kedua, pakcik highlight warna purple, dark purple. Okey, bahagian ni macam pakcik nak beritahu, dalam kes ni lah pakcik nak beritahu bahawa line yang berikutnya pakcik nak terus direct. Dalam kajian ni pakcik gunakan teknik pengumpulan data apa. So dalam kes ni teknik pengumpulan data adalah kajian rintis,
Kemudian pakcik sebut juga instrumen apa nak guna. Okey, yang pertama tadi teknik pengumpulan data, poin yang kedua adalah instrumen, dan yang ketiga adalah sampel. Jadi pakcik tulis menggunakan kajian rintis untuk teknik pengumpulan data, kemudian gunakan instrumen soal sidik dan juga menyatakan jumlah sampel lah, maksudnya hantar 50 dapat 26. Jadi ayat pakcik yang ni, ayat nombor 2 dan nombor 3 pakcik combinekan supaya memperhalkan teknik pengumpulan data, instrumen dan sampel. Okay, berdasarkan abstrak ni. Jadi pakcik tulis the questionnaire was designed and distributed to 50 respondent, 50. The pilot study sample consists 26 respondent from 50 questionnaire. So dalam respon rate dia adalah 52%. Maksudnya hantar 50 dapat 26, iaitu counted sebagai 52%. Jadi poin yang kedua, ayat kedua pakcik nak sebut tentang teknik pengumpulan data, instrumen dan jumlah sampel. Jadi pakcik tulis macam tu. Okey. Seterusnya, poin yang ketiga adalah lepas cerita pasal objektif dan tujuan, kemudian cerita teknik pengumpulan data, instrumen dan sampel, poin yang ketiga dalam abstrak pakcik tulis adalah keputusan. Kita punya result and kita punya finding. So dekat sini pakcik tulis the result of reliability analysis, ialah reliability analysis berdasarkan pilot study tadi, show that social responsibility, inilah dia punya finding tadi, social responsibility is critical factors influencing the direct sustainable manufacturing practice implementation success. Okey, yang ni nak beritahu keputusan dapatan kajian yang kita perolehi. Jadi bahagian keputusan lah, bila kita buat dalam abstrak kita kena masukkan juga dapatan. So dapatan ni pakcik tunjuk ataupun result ni. Okey, seterusnya yang kelima, lepas tunjuk result tu pakcik ada sebutkan panggil kelebihan ataupun manfaat daripada finding tadi, daripada result tadi. Dapatan kita dah dapat, kemudian kita cerita apa kelebihan dan manfaat dapatan. Jadi pakcik tulislah, by implementing SMP, Sustainable Management Practice in Malaysia Automotive Industry, it can assist company to improve quality of management. Okey, poin yang kelima ni pakcik nak sebut, okey, kita dah tunjukkan dalam abstrak, kita dah tunjukkan dapatan, kemudian kita tunjukkan kelebihan dapatan itu, manfaat dapatan itu. So last kali line yang terakhir dalam satu perenggan tu pakcik letak adalah cadangan dan penyelidikan akan datang. Lepas tu pakcik tulis, thus this study recommend that the future research explore the influence of sustainable manufacturing practice on sustainable performance in Malaysia automotive industry. Jadi poin yang terakhir, kita boleh buat recommendation dan cadangan untuk future study, untuk seterusnya untuk melaksanakan kajian apa pula. Okey, jadi satu perenggan ni pakcik simpulkan ada 6 perkara. Pertama, beritahu tujuan dan objektif. Yang kedua, beritahu teknik pengumpulan, instrumen dan sampel. Yang ketiga, beritahu kita punya finding, keputusan, dapatan kajian. Kemudian yang kelima, beritahu kelebihan dalam dapatan, kelebihan dan manfaat dapatan kajian. Yang terakhir, beri cadangan ataupun recommendation untuk pengkaji akan datang. Okey, boleh? Jadi lihatlah kat sini pakcik memang ada buat color-color sikit. Pakcik letak dalam kotak warna merah, warna purple, warna hijau, warna gold, warna biru. So nanti kita tengoklah kenapa pakcik buat kurungan color-color tu untuk penerangan. So penerangan ada kat bawah. So slide ni memang kena lihat bersama-sama dengan video. Okey, itu contoh satu. Okey, contoh yang kedua adalah paper pakcik yang berkaitan dengan Lean Six Sigma Performance Improvement Tool for Automotive Supplier. Okey, semua artikel-artikel ni dalam level 1 pakcik ada share full artikel dia. Nanti pakcik share balik full artikel dia. Okey, pakcik masih lagi nak pegang gam atau nak align dengan level 1. Sebab tu kadang pakcik kita bagi contoh artikel yang sama supaya kita lebih faham. Okey, artikel ni diterbitkan di Taylor di Journal of Industry and Production Engineering. Okey. Jadi abstrak ni dia melibatkan 7 elemen ataupun 7 ayat. Okey, 7 ayat. So bagaimana dia okey. Macam tadi kita start dengan terus tujuan dan objektif, the purpose. Okey, kat sini beza sikit. Okey, macam mana? So ada 7 ayat tadi, pakcik mulakan dengan nombor 1, pakcik cerita tentang sedikit pengenalan dan memberi penekanan kenapa topik ni harus dilihat sebagai kritikal dan ada kepentingan untuk dikaji ataupun ditulis artikel. Pakcik tulis, automotive industry is one of the most industry involved in the quality effort, low production cost and continuing improvement activity. So bahagian ni pakcik nak cerita pengenalan kenapa automotive company, kenapa dia penting, kenapa dia kritikal dan penting untuk dikaji. Tu jadi line yang pertama ni pakcik
pakcik buat kotak warna light purple ni, pakcik nak beritahu yang first line dalam paragraf abstrak ni, pakcik nak cerita tentang pengenalan dan kritikal kepentingan kenapa kita kena tulis artikel ini. Okey, dia bukan objektif lagi ya, dia cuma orang kata pengenalan. Secara umum kenapa nak mengkaji konteks ini, dalam kesnya otomotif. Okey, poin yang kedua memang kita pasal tujuan dan objektif. Jadi mungkinlah pakcik buat ayat tapi maksud dia adalah objektif. Today, Lean Six Sigma is integrated with a strategic control system that has assisted organization to achieve better organizational performance through high level continuous improvement activity and better saving in term operation and quality cost. So ini sebenarnya pakcik nak beritahu aim sekarang ni. Artikel dia punya aim ataupun tujuan dan objektif ini. Jadi poin nombor 2, pakcik letak kotak warna merah tu nak beritahu okey ini kita punya tujuan dan objektif artikel. So untuk melihatkan perkaitan antara Lean Six Sigma, strategic control system and organizational performance. Okey, itu dia ada. Cuma dia letak sikit tambahan menyebut tujuan tu dan kemudian beritahu kelebihan kalau kita mengkaji benda ni. So artikel ni. Okey. Seterusnya poin nombor 3, 4, 5 ni kita ada gabungan warna dark purple ni, pakcik ada letak kotak kat sini, pakcik combine 3 dengan 4, 5. 3, 4, 5 ni cerita pasal teknik dan metodologi. So teknik dalam metodologi ni pakcik ada melibatkan tiga bahagian, 3 elemen. Yang pertama adalah menggunakan metodologi proses, iaitu analytical hierarchy process, AHP dalam contoh website ni lah. Yang pertama sebut metodologi, yang kedua adalah sebut tentang pembangunan sistem. Kat sini digunakan Excel base, kemudian dia gunakan kajian case untuk pengesahan validity. Jadi dia ada 3 lah. Yang pertama dia gunakan metodologi proses, guna analytical hierarchy metodologi proses guna AHP, analytical hierarchy process, kemudian dia buat pembangunan sistem menggunakan Excel base dan pengesahan validity dengan menggunakan kajian case. So yang tu kita kata adalah metodologi, perbincangan metodologi. So ada 5. So pakcik sebutlah analytical hierarchy process methodology was used in developing tool of Lean Six Sigma performance improvement to measure the performance of automotive companies. Kemudian this tool was developed using a system based on Excel. Ini yang kaji pembangunan sistem. Okey, kemudian a case study were prepared to validate this tool. So ada 3 perkara disebut kat sini lah. Metodologi proses guna AHP, kemudian dia develop using system by Excel. Yang ketiga dia gunakan validation menggunakan case study. So warna yang pakcik boldkan ataupun buat kotak warna dark purple tu nak highlight dalam konteks metodologi proses. Pakcik ulang tadi, nombor 1 nak cerita tentang secara pengenalan kenapa nak beri tumpuan dalam kajian dalam otomotif ni. Nombor 2 cerita tujuan dan objektif. Nombor 3 cerita metodologi proses. Okey, seterusnya lepas cerita metodologi, yang seterusnya poin yang pakcik letak warna hijau adalah keputusan, finding dia. So finding ni beritahu bahawa this result of this case study suggested that this tool was timely and suitable to determine organizational performance of automotive company. Okey, jadi yang tu adalah result dia. Nak katakan bahawa tool ni adalah bersesuaian digunakan di syarikat otomotif. Poin yang last tu dia sebenarnya dia masih kesinambungan cerita manfaat finding ni, tapi masih yang sama dia selit juga cadangan. Jadi yang poin yang last ni adalah kelebihan dan manfaat dan juga cadangan daripada kajian ini. Jadi ayat dia, through this case study, this tool was able to identify the strength and weaknesses that directed to where and how improvement should be done. So kalau ikut ayat tu sebenarnya dia sekadar extension dari segi manfaat dapatan dan juga dia mencadangkan cadangan yang boleh diguna dan di-apply untuk next researcher. Okay, ada 7 perkara. Dimulakan dengan pengenalan secara umum, kemudian tujuan dan objektif, ketiga adalah metodologi, yang ke teknologi metodologi dicerita ada 3 perkara itu, ada 3, 4, 5, iaitu metodologi proses, kemudian pembangunan sistem dan juga validation. Seterusnya ke-6 keputusan dan dapatan, last sekali adalah ada cerita extension dapatan iaitu manfaat, dan seterusnya beri cadangan. Okey, yang ni dipanjangkan sikit lah. Pakcik saja nak tunjuk bahawa kadang-kadang kita buat research PhD, kadang-kadang dia memang metodologi dia rigorous. Macam ni lah contoh salah satu, and melibatkan multi-career decision making tools, gunakan proses AHP, kemudian dia bangun pula sistem. So gunakan sistem dalam kes ni, menggunakan sistem, menggunakan Excel base,
Kemudian lepas dah bangunkan sistem, dia kena buat validate. So dalam kes ni buat validate guna case study. Okey. Seterusnya yang ketiga yang pakcik nak bincangkan di sini adalah artikel yang tanpa ada data, iaitu paper pakcik dipublish di In The Science, concept paper saja. Okay, so International Journal of Business Excellence. Tajuk dia adalah berkaitan dengan ISO 26000 efforts. Ini adalah ISO yang berkaitan dengan CSR sebenarnya, Corporate Social Responsibility. Okay, topik dia ISO 26000 efforts and Corporate Social Responsibility performance in Malaysia Automotive Industry. Secara kebetulan sebab pakcik memang nak tunjukkan satu industri, iaitu ketiga-tiga artikel ni adalah di automotive industry. Okay, jadi kita perhalusi. So ada 6 poin penting, 6 ayat penting dalam abstrak ni, iaitu kita nak tengok bagaimana nak tulis abstrak tanpa ada kajian sebenar. Maksudnya dapatan daripada data collection lah, kita gunakan kaedah kuali atau kaedah kuanti. Tapi kat sini hanya propose saja, iaitu kita buat paper conceptual. Okey, yang pertama sama macam paper tadi, paper ni pakcik highlight sebab yang ni paper yang konsep tanpa ada data. Jadi kita mulakan dengan pengenalan dan penekanan tentang kenapa nak buat kajian dan kepentingan dia. Jadi peringkat pertama tu nak sebut pasal pengenalan dan penekanan tentang aspek kritikal dan kepentingan kenapa artikel perlu ditulis. So pakcik tulis, the automotive industry is an important industry in manufacturing sectors. The study show a model, a conduct and empirical study in Malaysia automotive industry in order to improve CSR performance. Okay, yang poin yang kedua tu mungkin ada keliru sikit sebab nampak ada perkataan conduct and empirical. Mungkin orang nampak kalau ikut abstract ni mesti ada finding, tapi motif ditulis begitu nak tunjukkan bahawa ni sejenis conceptual paper yang boleh dijalankan dengan menggunakan kaedah kuantitatif. Sebab tu dia gunakan perkataan empirical. Dan boleh juga kalau nak ubah suai, masuk bahagian ini dikeluarkan. Sebab kat sini pakcik cerita bahagian pengenalannya ada dua ayat. So mungkin this study show a model conduct empirical study pun kita boleh delete pun boleh. Okay, nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. Cuma pakcik nak syorkan kadang-kadang term-term yang kita tulis ni kadang-kadang mengelirukan. Mungkin nanti ada potensi juga penilai akan tegur, kenapa cakap empirical tapi tak ada pun finding empirical, walhal paper ni cuma conceptual paper. Okay, poin nombor 2 pakcik colorkan box warna merah, iaitu nak cerita pasal tujuan dan objektif. Kat sini beritahu artikel ni kan sebab conceptual, so dia tulis the aim of this study to review, sebab review lah conceptual, to review structure analysis of ISO 26000 efforts and CSR performance in Malaysia automotive industry. So kita nak buat review berkaitan dengan topik tu lah, ISO 26000 dengan CSR performance. Okey, jadi bila kita buat konseptual, kita kena jelaskan secara detail. So next dia, pakcik nak cerita detail tentang konten, iaitu kandungan ulasan review yang nak dibincangkan dalam artikel ni. Sebab tu pakcik letak warna dark purple kat situ. Pakcik nak highlight ada ada satu dan dua perkara. Maksudnya tadi kan nak bincang ISO 26000. So berkaitan itu pakcik detailkan lagi apa konten kandungan dalam ISO 26000, ISO 26000. Kemudian kandungan yang kedua dalam CSR performance. Jadi pakcik tulis this study is to review ISO 26000 standard effort, iaitu recognizing social responsibility and stakeholders identification and engagement. Okay, kemudian pakcik detail pula CSR performance in this study focus in two main performance, iaitu environmental performance and social performance. Maksudnya bahagian ini pakcik nak detailkan, iaitu kandungan ulasan yang pakcik nak review yang perlu dibincangkan dalam artikel ini, iaitu dua perkara itulah, ISO 26000 dengan CSR performance. Okey, itu color warna dark purple. Kemudian warna hijau tu, okey, setiap research mesti ada come out dengan dapatan. Cuma dalam kes ni dapatan ni bukanlah research finding, dia adalah dapatan daripada, kat sini adalah proposed model. So warna hijau tu pakcik sebut, okay, this study propose structure relationship model between ISO 26000 and CSR performance in Malaysia automotive industry. Okay, selepas review tu, poin berikutnya, okay, proposed model. Kalau ikut outline pakcik simple je dalam artikel ni, start pada introduction, introduction, kemudian literature review, ketiga proposed conceptual model, keempat adalah conclusion and suggestion. Okay, jadi apa dapatan kajian tu? So pakcik propose structure relationship model between ISO 26000 and CSR performance. Okay, dan pakcik extend lagi, pakcik tambah sikit detail. Okay, pakcik beritahu daripada proposed model ni, so kita boleh buat research hypothesis are being developed. So dengan plus
hipotesis sekali. Model ni plus dengan hipotesis. So poin yang terakhir, poin yang keenam, warna bold, warna gold kat sini juga dalam abstrak ni menyebut bahawa kajian ini juga ada mencadangkan beberapa perkara untuk menjadi rujukan, menjadi panduan kepada next researcher. So ada 6 perkara. Nombor 1 adalah pengenalan, nombor 2 cerita tentang tujuan dan objektif, nombor 3 dan 4 cerita kandungan ulasan yang direview. Dalam kes ni sebab kita buat konseptual, so bahagian ni kena tara sikit, sebab tu 2 aspek, iaitu bincang ISO tadi yang untuk bahagian nombor 1, yang kedua adalah CSR performance. Kemudian kita sebut keputusan. Dalam kes ni keputusan adalah propose model. Okey, yang terakhir adalah cadangan. Okey, itu saja. Ada 3 abstrak yang kita bincangkan, melibatkan 3 perenggan lah, sebab satu abstrak satu perenggan. Nanti lihat video ini, tonton video ini bersama dengan slide. Slide ni memang detail, walaupun tak banyak slide, tetapi perlu difahami. Sebab dalam konteks level 2 ni, itu penekanan yang harus kita tahu bahawa yang ini adalah dah stage yang nombor 2, level 2 kita apply. Okey, lepas ni siri akan datang, Pakcik akan tunjuk lagi beberapa abstrak lain supaya kita lebih-lebih faham tentang penulisan abstrak. Ingat, abstrak satu benda yang sangat penting. Orang boleh reject artikel jurnal berdasarkan abstrak. Pakcik dah sebut itu kan, standard itu sangat penting, di mana tidak memenuhi kehendak publisher. Ada certain keyword kita tak masukkan, menggambarkan kesesuaian dalam jurnal tersebut. Malah cara penulisan abstrak kita tak kena dengan kehendak chief editor dan publisher. Okey, Pakcik mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan first siri ni. Memang ringkas, Pakcik tak nak pergi banyak. Cukuplah kita belajar dulu untuk hari siri yang pertama ni. Kita cover 3 abstrak. Pakcik pun bagi contoh daripada artikel Pakcik untuk kita belajar. Satu daripada paper penyelidikan, 2 daripada penyelidikan, cuma satu yang umum secara biasanya. Yang kedua Pakcik nak tunjuk dari segi teknikal, dari segi pembangunan. Yang ketiga adalah paper-paper review ataupun paper konseptual, iaitu paper tanpa data. Lagi sekali, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. So nanti kita sambung dalam sesi perbincangan dalam grup WhatsApp. Assalamualaikum.